Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna wa sifatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal amin wa nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah la'allakum tuflihun. Tuan Imam, hajatan puasa, sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bermula kita dalam penyimpan majlis ini, kita zahirkan, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya, terutama pada waktu ini diberi kita petunjuk, pertolongan dan kekuatan untuk kita berada di rumahnya dan terus bersabar di dalam majlis ilmu demi mencari jalan-jalan, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang sementara ini. Kita zahirkan sifat syukur tadi kerana kita yakin dan kita percaya bermula rahmat dan nikmat itu jalan untuk kita terus bahagia, mulia dan berjaya dalam kehidupan yang sementara ini. Kita juga yakin dan percaya bermula rahmat dan nikmat itu kita akan kembali bertemu dengan pencipta kita. Dia redha kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Dan kita juga yakin dan percaya bermula rahmat dan nikmat itulah kita akan diganjarkan di dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Apa yang menjadi cita-cita kita selama kita hidup di dunia yang sementara ini, iaitu menjadi ahli surga yang menikmati akan segala yang telah disediakan oleh Allah di dalam, insya-Allah. Maka dengan keyakinan dan kepercayaan kita bermula rahmat dan nikmat itu jalan kemuliaan dunia dan akhirat, maka marilah kita terus memeliharanya dengan kita sentiasa memerhatikan agar lafaz syukur kita itu adalah lafaz yang benar, yang lahir daripada hati-hati yang suci lagi murni, yang sentiasa mensucikan Allah dan memurnikan ibadah kita lillahi ta'ala. Dan kemudian daripadanya kita memastikan ianya, iaitu sifat syukur tadi, dia hidup berpanjangan sehingga kita tidak kecuali dalam keadaan mentaati akan perintah-perintah yang ada dalam agama kita dan menghidupkan sunnah Rasulnya yang mulia, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita yakini juga, bermula tuan-tuan, Allah yang telah mengutuskan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan, diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quranul Karim, sebagai panduan, petunjuk dan juga pedoman dalam kehidupan. Maka dengan itu, subuh ini, pagi ini, kita tetap membaca akan ayatnya sebagai pimpinan kita di dalam mencari jalan-jalan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Satu ayat gitu. Satu ayat, tetapi kalau kita yakin, kalau kita faham dan kalau kita menghayati ayat ini, insya-Allah bermulalah kita menuju kepada jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Apa makna ayat tu? Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk akan Islam keseluruhan secara sempurna dan janganlah kamu mengikuti akan langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia syaitan itu bagi kamu orang-orang yang beriman adalah musuh yang nyata. Beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Bermula seruan kepada orang-orang yang beriman. Tentang apa? Tentang Islam. Yang menghalangnya syaitan laknatullah. Jadi bermula iman-iman ni tuan-tuan, ini benda yang kita duk sebut lah, kita duk mengaku hari-hari tuan-tuan. Sehingga hari ini pun kita melakukan solat tadi tu secara berjamaah tuan-tuan, kerana beriman. Ya tak? Kerana beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita usaha untuk bangun subuh, kita mari ke masjid, kita melakukan solat subuh secara berjamaah, tanda kita beriman. Namun tuan-tuan, apakah erti iman itu dalam erti kata yang sebenar? Sebab di sana Nabi kata, likulli syai'in haqiqah atau haqiqatun. Ya tak? Setiap sesuatu perkara itu dia ada hakikat dia. Dan hakikat inilah yang membawa manusia kepada jalan kemuliaan apabila dia mengetahui hakikat dan dia melaksanakan hakikat. Hari ini kita kata kita beriman, alhamdulillah kita solat. Tetapi dalam keadaan beriman, solat di luar nanti kita ada juga melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa jadi begitu? Ini persoalan yang perlu dijawab. Bukan sekadar itu orang lain buat, kita tak buat. Kita buat belaka dah. Kalau kita benar buat belaka dah, alhamdulillah. Tapi nak memelihara yang kata belaka dah tu pun dia memerlukan jalan. Tapi yang malangnya hari ini tuan-tuan, dia nak kita alhamdulillah bersyukur kita kerana diberi kita kekuatan untuk hadir. Sedangkan yang ramainya yang mengaku beriman itu mereka lalai dengan kehidupan. Kalau tidak tentulah masjid kita ni penuh. Sebab di sini bukannya penduduknya ramai ni, jauh lebih banyak daripada ni. Tetapi kenapa banyak ni je? Pasal yang ramai ni lalai. Lalai mengapa? Urusan dunia. Dunia tuan-tuan illa mata'ul wurur, kecuali dianya keseronokan yang penuh dengan tipu daya. Jadi alhamdulillah kita ada kefahaman, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, mari sini. Jadi hari ini tuan-tuan, mari kita lihat dan mari kita menyelami. Akhirnya kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Pengertian iman yang ianya tuan-tuan ada hakikat dia. Benda ni tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau dia jawab, kita geleng kepala tuan-tuan. Betapa lemahnya tuan-tuan kita dalam kefahaman iman itu. Belum pergi pada Islam dan belum mengenalkan diri kita dengan syaitan tadi. 3 benda ni benda besar. Iman, apa tu iman? Islam, apa tu Islam? Syaitan, bagaimana dia bertindak untuk menyesat dan menyusahkan manusia. Jadi kita mula dengan iman. Kalau sahabat tanya, dia kata, kaifa asbahta ya Harisah, bagaimana kamu pagi ini wahai Harisah? Dia ja'ala mu'minan haqqan, atas keimanan yang benar. Itu jawapan dia. Kalau kita tanya apa khabar dia, alhamdulillah sihat. Itu dia lah. Tapi sahabat-sahabat yang dididik, dia jawab tuan-tuan, dia jawab benda seperti itu atas iman yang benar. Alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Nak nunjuk-nunjuk kan? Dah menzahirkan hakikat kehidupan tuan-tuan supaya mereka sentiasa dalam keadaan terpelihara. Kita kalau ada, Syekh, apa khabar entah pagi ni? Alhamdulillah atas iman yang benar. Allah berlagak kita mula tuan-tuan. Kan dia benar, dia dengar pelik-pelik ni, dia mula nak ngaca lah. Benda ni bukan pelik. Tapi jadi pelik pada kita pasal benda tu kita tak hidupkan.
Akhirnya bila kita tak jawab seperti itu, iman kita pun jadi lemah. Sebab kita tak hidupkan benda tu. Nah, jadi sahabat dia kata azafat nafsi alid dunia. Dia kata jiwa dia ni, hidup dia ni, dia dunia dia tak ada apa-apa. Dia tak ada tertarik dengan dunia. Memang pun tuan-tuan, sebab kita ni kena tertarik dengan apa? Akhirat. Sebab akhirat tu kekal, dunia ni sementara. Yang kita tertarik dengan dunia yang sementara ni pasal apa? Sehingga kan apabila kita tertarik dengan dunia yang sementara, kita lupa akhiratnya kekal. Tu jadi pelik dia. Kalau kamu tertarik dengan dunia yang sementara demi akhirat yang kekal, alhamdulillah. Tetapi tetap dia ada hakikat. Kalau kamu tertarik dengan dunia untuk akhirat yang tetap, maka kamu akan menunjukkannya dalam perbuatan kamu. Nah, tapi yang ni perbuatan tak ada. Dia tertarik pada dunia dan perbuatan dia seolah-olah dunia itulah semata-mata apa ni yang dia cari. Ini masalah. Jadi hari ini tuan-tuan, manusia masih tertarik dengan dunia. Kita diajar untuk tertarik dengan akhirat. Jadi dia kata dia diri itu dunia tak apa lah. Dia dunia itu sekadar mencari bekalan untuk dia kembali bertemu dengan Allah dan diganjarkan oleh Allah dengan kemuliaan akhirat. Itu pun boleh dunia akhirat kan? Berimankah kita dengan akhirat tu? Tanya lagi. Beriman lah Ustaz. Kalau beriman, apa bukti dia? Nah, buktinya kita kejarlah akhirat. Ini dia. Kita beriman dengan akhirat, tapi kita kejar dunia. Bila berimannya? Beriman. Ustaz jangan kata tak beriman. Kalau begitu, maka carilah pengertian iman dan hakikat memelihara iman. Supaya hari ni kita di sini, iaitu dalam masjid, petang kan kita ke masjid, malam pun ke masjid, sampai mati kita mari masjid. Nampak? Jadi mari kita tengok kan. Bila dia kata gitu, dia kata apa lagi? Diri dia dunia ni dia tidak ditipu. Waktu malamnya dia berjaga malam, bermunajat dan mendirikan solat dengan Allah Ta'ala. Siangnya dia berdahaga, mana puasa, menundukkan nafsu dia daripada dunia tadi. Wa ka'anni anzuru ila ashi rabbi barizah. Dia berasa dia dapat mengasai Allah tu berada di mana-mana. Dia berasa. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli nar yatadarawuna fiha. Dia dapat mengasai, dia dapat melihat seolah-olah melihat ahli syurga yang bergembira di dalam syurga. Nampak ke syurga tu? Tak. Pasal dia yakin apa yang Nabi bawa, dia hidupkan apa yang Nabi bawa, dia berasa tu. Bila dia berasa ahli syurga, dia dapat membayangkan kenikmatan yang sedang dinikmati oleh ahli syurga. Ditanya lagi, dia kata, saya dapat merasai, membayangkan penderitaan ahli neraka. Sebab bila Nabi bawa kisah ahli neraka, bila dibaca Quran tentang ahli neraka, dia yakin dan dia hidupkannya di dalam diri dia. Maka di mana saja dia berada, tuan-tuan, iman dia, tanda-tandanya dia berasa benda tu. Sabar. Ni ada. Kita boleh kita jawab, tuan-tuan, apa hakikat iman kita? Kita pergi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan. Apa kata dia bila dia kata dia beriman pada Allah? Maka berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya beriman kepada Allah Ta'ala dan saya beriman dengan apa saja yang datang daripada Allah Ta'ala mengikut kehendak Allah Ta'ala, dan kerana Allah telah mengutuskan Rasul, maka saya beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulnya mengikut kehendak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ni apa dia konsep pengertian hakikat yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang iman. Tuan-tuan, bila kita dengar, tuan-tuan, ya tak? Benarkah itu kan? Benarlah, ya tak? Cuma kita, bagaimana kita yang selama ini sekian lama kita udah hidup ni, tuan-tuan. Saya dah 54 tahun hidup ni. Selama ni pernah kita tanya apa itu iman-iman yang saya duk kata ni? Nampak? Duk kata saya beriman. Lepas tu langgar, petang pagi siang malam langgar. Pasal tak faham ni. Nampak tak? Bukanlah
Dia kata, saya beriman pada Allah, beriman dengan apa juga yang datang daripada Allah, mengikut kehendak Allah, dan beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa, mengikut kehendak Nabi SAW. Ni benda tak? Kita hari ni, kita beriman tadi, lepas tu kita terjemahkan dalam kehidupan mengikut kehendak siapa? Allah kah? Atau diri kita, tuan-tuan? Kita bila membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita terjemahkannya dalam kehidupan mengikut kehendak Nabi ke kehendak kita? Ini iman yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah mengikut kehendak Allah dan mengikut kehendak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tengok panduan Al-Quran serta Al-Sunnah, dia tak lari langsung, malahan membenarkan akan keimanan tadi. Kerana di sana dalam Al-Quran disebut, innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan yang kamu akan dengar yang keluar daripada orang-orang yang benar-benar beriman. Iman ya. Apabila diseru, diajak kepada Allah, mengikut kehendak Allah, dan kepada Rasulnya, mengikut kehendak Rasulnya, serta berhukum dengan Al-Quran, mengikut kehendak Allah, dan menghidupkan sunnah Rasulnya, mengikut kehendak Rasulnya, mereka akan hanya berkata, kami dengar dan kami taat. Mana? Ayat Quran, tuan-tuan. Cuma dilebar luas kepahaman, tuan-tuan. Sebab kita ngaji-ngaji ni, dia kena kaji. Bukan sekadar dengar, tuan-tuan. Ya tak? Saya di mana-mana saya mengajar bulanan, saya kata kalau saya masuk, jangan mengangguk. Tolong menggeleng-geleng kepala. Menunjukkan kita sedang mengkaji. Ya tak? Pasal saintis, tuan-tuan, saintis. Ya tak? Bila dia cari sesuatu, ya tak? Bila dia mula nak menerokai alam baru, dia akan menggeleng-geleng kepala dia. Dia tanya, kenapa benda ni ada di situ? Macam mana benda tu boleh berada di situ? Dia jumpa jawapan, dia tak puas hati, dia menggeleng-geleng kepala dia. Sehinggalah satu peringkat, dia mendapati satu jawapan yang memuaskan hati dia, yang dia yakin itulah jawapan yang sebenar-benarnya, barulah dia mengangguk sekali. Tapi bila dia mengangguk sekali, tuan-tuan, hari ini kita mengaji ilmu sains, kita mengaji apa yang mereka tinggalkan, tuan-tuan, yang mereka mengangguk sekali. Kejayaan yang diterima kerana di hujungnya mengangguk sekali. Tapi orang kita hari ni, tuan-tuan, dia dah masuk je ustaz, dia mula mengangguk. Dia mengangguk sampai sudah. Bila ustaz kata ada soalan, senyap sudah, dia mengangguk. Bila ustaz dah tak ada, dia menggeleng sekali. Dan menggeleng sekali itulah yang membuatkan orang yang beriman Islam hari ini lalai dengan kehidupannya. Sebab di hujung tu dia menggeleng sekali. Jadi kita ubah, tuan-tuan. Kita menggeleng daripada mula sampai hujung. Di hujung itu kita mengangguk sekali. Ya tak? Kerana faham serta puas hati, dan kita keluar, kita beramal dengannya. Itulah yang membawa kita kepada kejayaan, menuju kepada kerajaan Allah. Ni benda, tuan-tuan. Bila kita ngaji, ya tak? Kita ngaji jangan duduk ngeleng-ngeleng. Bila ngeleng-ngeleng, ustaz pun takut. Apa semua menggeleng ni? Kena cakap pun kena jaga-jaga. Sebab orang dah mula menggeleng, tak faham apa kita cakap. Ini dia masuk-masuk baru beri salam, orang dah ngangguk. Kita belum mula orang dah faham dah tak? Mesti aku jadi gitu tu. Jadi ni, tuan-tuan. Jadi iman ni benda besar. Ya tak? Dan iman ini duduk di hati. Rahsia kehidupan manusia, tuan-tuan, mulia ataupun hina, berada di hati. Ni kita ngaji lama dah. Kita ngaji lama dah. Tapi yang cakap benda apa? Ustaz. Kita dengar je. Balik, lantak pi dah. Besok ustaz datang lagi, kita dengar lagi. Ni kan? Sepatutnya, tuan-tuan, bila kita yakin, kita percaya, kita lah membawa tu, tuan-tuan. Membawa benda tu ke mana-mana saja kita pergi. Kita jumpa je manusia, manusia, kita mulia dengan kerana hati kita yang mulia. Kalau tidak, kita dihina kerana hati yang hina. Ya tak? Sebab dia kata, iza salahal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala ya qalb. Baik dia, baiklah seluruhnya. Ya tak? Tubuh badan tadi. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu bermula dengan niat. Kalau baik hati tadi, baiklah niat, baiklah perbuatan. Tapi kalau rosak hati tadi, niat dia apa? Niat dia rosak, maka perbuatan jadi rosak. Ni hati.
Tapi di hati itu duduknya rahsia kedua, iaitu rahsia keimanan. Karena hati itu mulia bila manusia beriman dengan kebenaran. Tetapi hati itu jadi rosak bila manusia beriman dengan kebatilan. Beriman dengan Allah, kebenaran, hati mulia, maka kehidupan jadi mulia. Beriman dengan ayah pin. Kenal ayah pin? Kenal? Pernah dengar ayah pin? Ini tak kerajaan langit. Beriman dengan ayah pin. Ada ke orang beriman? Ada. Bubuh susu dekat kaki dia, orang minum. Bengong. Pasal apa kita kata dia bengong? Sebab Allah telah memberi kita rahmat, petunjuk atas kebenaran, sehingga kita boleh lihat penyelewengan, tuan-tuan. Tapi kalau Allah tak bagi, kita pun akan minum benda tu. Wa na'udzubillahi min zalik. Ni yang kita kata bermula rahmat Allah Ta'ala tu, kan? Bukan saja sembang-sembang je, tapi yakin setelah kita lihat kehidupan manusia. Pasal yang ikut ayat pen tu bukan calang-calang orang. Seorang perempuan yang lahir Islam, seorang perempuan bila lahir Islam, diyakini tentang Islam, hantar ke Mesir, ngaji Mesir, berjaya dengan gemilang, balik jadi ustazah, nikah dengan ustaz, mengajar di sekolah agama, seru manusia kepada ittaqwa. Tetapi bermula apabila sudah kosong daripada rahmat Allah dan tiada padanya nikmat Allah, akhirnya umur dia hujung, tuan-tuan, 50, istihad di mahkamah, saya bukan lagi orang Islam. Benda ni berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Masuk surat khabar. Dan ustazah. Jadi kita ni siapa? Ngaji Mesir. Kita ni ngaji Catering Home je. Tapi dengan rahmat Allah dan dengan nikmat Allah, walaupun ngaji Catering Home, terpelihara kita atas jalan kemuliaan. Ngaji Mesir, tak ada rahmat, tak ada nikmat. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Allah zahirkan kepada kita untuk jadi bahan pemikiran kita, supaya memelihara kita atas jalan agama kita. Jadi balik pada tadi, ni benda dia, kan? Enak. Benda beriman dengan kebenaran, iaitu beriman pada Allah, maka hati itu jadi mulia, maka hidup jadi mulia. Beriman dengan kebatilan, hati jadi rosak, perbuatan jadi rosak. Timbul lagi persoalan. Itu yang kata menggeleng-geleng. Jangan cakap tenangguk terus. Tak, menggeleng lagi. Ustaz, tu yang luar sana tu, ya ada. Yang dedah aurat tu, dedah aurat ni mulia ke? Tuan-tuan tolong, dedah aurat ni mulia ke? Nak jawab pun tak apa, sebab kita pun tak apa nak tahu dah. Ya tak? Betul yang kita tengok orang dedah aurat buat tak tahu dah, sebab kita pun tak tahu mulia ke hina. Pasal apa jadi gitu? Nabi kata jumudul aini min qaswatil qalb, wa qaswatul qalb min kasrati zunub, wa kasratul zunub min nisyanil maut, min nisyanul maut min tulil amali, wa tulul amali min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli hati'ah. Kamu jadi tak peka, mata kamu tak peduli, kamu tengok mungkar, kamu tengok maksiat, kamu tak berasa, sebab hati kamu udah keras. Hati keras apa? Hati-hati kamu keras kerana dosa yang banyak. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Taubat tak juga, titik hitam. Akhirnya titik-titik hitam itu memenuhi dalam hati. Banyak dosa yang menggelapkan hati, yang mengeraskan hati. Pasal apa banyak dosa? Beriman, Islam, kamu banyak dosa tadi kerana kamu lupa mati. Pasal apa boleh lupa mati? Sebab tulil amali, panjang angan-angan. Panjang angan-angan kita, umur dah 50, pencen 60, duit pencen ada dekat 500,000 boleh hidup lagi 30 tahun. La ilaha illallah. Mati ni, tuan-tuan, ni kalau kita keluar masjid ni belum tentu lagi dah. Dia duk kira lepas pencen pula ada 30 tahun lagi. Panjang angan-angan. Bila panjang angan tu, bila nak ingat mati? Bila tak ingat mati, ada dikira dosa pahala? Tak kira dah, pasal lupa mati. Nampak tak? Ni panjang angan. Pasal apa panjang angan? Min hubbid dunia, kerana cinta dunia. Sedangkan dia kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang kata? Allah. Dalam mana? Quran. Tapi kita baca tadi, kan? Dia dah baca-baca nganggu. Apa makna ayat tu? Geleng-geleng tak tahu. Quran itu petunjuk. Bila dibaca, tuan-tuan, diyakini, dipahami dan
dijadikan panduan, dijadikan petunjuk, bukan sekadar baca. Itu sebab saya, tuan-tuan, saya ada madrasah tahfiz saya di Tanjung Malik. Tak cukup mereka menghafal Al-Quran, mereka mesti jadi seperti Al-Quran yang berjalan. Tuan-tuan, ni benda dia. Sebab saya berazam, anak-anak pelajar saya, bila mereka keluar daripada madrasah saya, mereka jadi doktor, mereka jadi engineer, mereka jadi ahli usahawan. Kita mengaji agama je, apa kita kata? Oh, nak jadi ustaz lah tu. La ilaha illallah. Sempitnya pemikiran kita tentang Islam. Sedangkan Islam, tuan-tuan, tu tadi. Apa tu Islam? Tuan-tuan, benda tu yang tu nak. Sekarang kalau saya jawab terus. Nak iman tak selesai lagi nak. Tuan-tuan. Tapi kalau selesai semua hari ni, tak panggil saya dah. Jangan selesaikan. Lain kali panggil lagi. Tu cara dia, tuan-tuan. Itu politik masjid, tuan-tuan. Ada juga politik tu. Tapi politik mencari kemuliaan, tuan-tuan. Ini politik pasal Islam tu, dia adalah satu peraturan yang cukup sempurna. Tuan-tuan, kalau orang tulis hebat. Semalam saya khutbah. Saya semalam tazkirah dan khutbah di mana? Di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan, maka saya baca, dia bagi tag kan, Jawi buat tag Jawi kan? Saya tengok tu dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu sistem kehidupan yang sempurna, iaitu Islam. Tuan-tuan, nampak tak? Islam tu satu sistem kehidupan yang sempurna. Yang ini sistem apa kita pakai? Sistem Islam lah. Yang kita tulis sebagai satu sistem yang sempurna, yang kita pakai hari ini sistem apa? Tuan-tuan, koma dulu, pasal tak masuk bab itu. Tapi saya baca, tuan-tuan, bila saya berkhutbah, saya khutbah semalam, tambah-tambah lah. Tapi saya tengok dia tulis tu, benda tu yang kita duk tulis, duk cakap, tapi di dalam perbuatan tak ada. Sebab dalam orang yang beriman ni, tuan-tuan, jadi tiga. Tak? Bermula qalbi, diakhiri dengan fi'li, di tengah-tengahnya qauli. Kita duduk tengah qauli, cakap. Kita orang Islam, al-Islam ya'lu waktu duduk cakap tu qauli. Tetapi bila tengok pada fi'li, kosong. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu paling tinggi, tiada yang lebih tinggi padanya, tu cakap. Tapi dalam perbuatan, dia tak letak pun Islam di tempat yang tinggi, kerana tiada yang lebih tinggi pada dia. Dia letak Islam di bawah. Fi'li. Bila fi'li tak ada, apa tanda dia? Fi'li ni cermin kepada qalbi. Maknanya bila tak ada perbuatan, makna di hati kosong. Kosong apa? Kosong daripada kemuliaan. Maknanya kehinaan. Ni yang sedang kita alami. Sebab hari ni, tuan-tuan, jahil. Bukan tuan-tuan, alhamdulillah, saya tengok muka-muka menampak cahaya. Nama lagi masjid Cahaya Iman. Benar? Saya cari dalam GPS, cari Nurul Iman. Tak ada, tuan-tuan. Jumpanya Masjid An-Nur. Ni ada. Walaupun dah tukar pula kan. Pasal cahaya tu dah nampak, tukar nama masjid daripada An-Nur, iaitu cahaya, kepada Cahaya Iman. Jadi bila saya tengok semua tu, alhamdulillah. Tapi tak ramai kan? Ni ada. Mana pergi yang lain? Cahaya tak berapa terang ni, tuan-tuan. Itu jadi susah ya. Jadi balik pada tadi, tuan-tuan. Jadi iman ni, tuan-tuan, mengikut kehendak Allah, mengikut kehendak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dia hidup di hati. Cuma tadi persoalannya, kenapa orang beriman hari ini masih lagi melakukan kerosakan? Rahsia iman pula. Dia ada rahsia hidup hati. Rahsia hati keimanan. Sekarang rahsia keimanan apa dia? Istiqamah. Tetap. Mana ambil pemikiran kita? Dah. Kita ni, tuan-tuan, bila cakap pasal agama ni, iman dan Islam ni, kita mesti kembali pada Al-Quran serta sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ambil ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu billah ila akhir ayat. Hei kamu orang yang beriman, tetaplah kamu beriman pada Allah. Nampak tak? Maknanya istiqamah. Dalam masjid beriman pada Allah, di luar beriman, di pejabat beriman, di rumah beriman. Tu beriman, tuan-tuan. Ya kan? Dalam masjid, ya Allah. Ya ada, dia datangkan Islam, dia menentukan peraturan, bukan main lagi dah. Keluar-keluar je
Tak boleh, Syekh. Masyarakat majmuk pula beriman dalam masjid, di luar masjid tak beriman dah. Kan? Ini dia kata rahsia iman ialah kena tetap. Di sini kita kata ya, di luar pun kata ya. Di sini kata apa ni benar, di luar pun kata benar. Jangan di sini kata benar, di luar kata nanti dulu. Nah, ni itu dia rahsia keimanan. Kita ambil hadis Nabi SAW bila sahabat kata, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimah. Yang apabila kamu ajar dengan kalimah ini tentang Islam, aku tak tanya orang lain dah. Kata apa? Amantu billah summa istaqim. Katakan kamu benar-benar beriman pada Allah, kemudiannya kamu istiqamah, tetap. Nah, jadi rahsia hidup hati, rahsia hati keimanan, rahsia keimanan itu tetap. Dah. Ini benda ni tuan-tuan kena diulang-ulang. Dah. Bukan didengar hari ni sekali, lepas tu tunggu 5-6 tahun besok ustaz lain cakap pula, anak pernah dengar ni. Bila ya? La ilaha illallah. Ya nak, dia tak lagi gitu. Hari ini kita dengar, hari ini kita yakin, hari ini kita hidupkan sampai bila-bila pun. Asal ustaz tu kata dia, kita kata benar. Kerana itu telah hidup di dalam diri kami. Hidup di hati kami, beriman kami padanya dan ianya hidup sepanjang masa. Bukan hari ini dengar, keluar daripada masjid kan, lupa. Biar seorang-seorang ustaz tu cakap. Kita kejar juga dunia. Tapi ada satu soalan pula yang ujung. Dia kata mengeling. Rahsia apa? Rahsia hidup hati. Dia tak ngangguk, dia geleng-geleng lagi. Ni nak pasal kalau dia hati, apa dia rahsia dia? Rahsia hati iman. Dia mengangguk tak? Dia tak mengangguk lagi, dia geleng-geleng lagi. Ni nak pasal dia nampak tuan tak? Dia nampak. Dia nampak benda-benda kepincangan. Bila kata rahsia iman ialah tetap, ni ada, dia geleng-geleng lagi. Dia tak mengangguk lagi. Pasal apa? Cakap mudahlah. Kalau kita balik rumah kata kat isteri kita, wahai isteriku, kita ni beriman pada Allah ni kena tetap. Ya dah. Isteri pun kata, betul tu lebang. Tapi nak tetap macam mana? Oh, tak tanya pula. Sebab bila ustaz kata maka berkekalan, saya terus nganggur. Itu jadi masalah. Tuan-tuan. Dan inilah rahsia hidup. Cuba tanya suami isteri. Suami isteri tuan-tuan. Apa rahsia kebahagiaan suami isteri? Hati. Hati saja. Apa duduk di hati? Yang tadi iman. Suami isteri dulu apa? Kasih sayang. Kasih sayang pula rahsia dia apa? Berpanjangan. Bukan di rumah tengok isteri I sayang you, keluar rumah sayang perempuan lain pula. Dia tak berpanjangan, tuan-tuan. Ni dia kan. Dia berpanjangan. Di dalam rumah pun dia sayang isteri, keluar rumah pun sayang isteri. Nah, barulah dia pernah pergi mana pun dia tak tengok ada perempuan lain sebab dia sayang hanya isteri dia. Ini di rumah sayang isteri, di luar cakap pasal perempuan lain pula. Nah, itu yang berlaku hari ni dah. Dan masuk surat khabarnya, ni ada isteri orang, suami orang melakukan perbuatan sumbang. Pasal apa? Nah, ni benda dia. Jadi kita pun tak rupanya berkekalan tadi. Ya ada kasih sayang yang berkekalan membuatkan suami isteri tadi terus hidup bahagia, berkekalan dan insya-Allah sampai jadi suami isteri dalam surga Allah. Sebab kita kata tadi tuan-tuan, cita-cita kita selama kita hidup di dunia ni mencari redha Allah tu pun kenapa? Nak jadi ahli surga. Tak betul kita kat saya ni, tolong perbetulkan. Tuan-tuan, tu yang kata kita mengaji ni tuan-tuan, jangan satu hala. Satu hala dia apa jadi? Ya ustaz, satu hala dia jadi tak tentu hala. Pasal apa tak tentu hala? Baru 15 minit sudah resah dah. Bila pula ustaz nak berhenti dah? Pasal one way traffic. Dia kena banyak hala. Kedai kopi kan, duduk 4 orang, bercakap kalau boleh 4-4 nak bercakap serentak. Tak? Semua hala tuan-tuan. Order pula, kopi lagi satu, teh tarik lagi satu. Seorang-seorang ada 4-5 gelas, tapi tak nak balik lagi. Sebab apa? Pasal hidup berbagai-bagai hala. Isteri telefon, abang, udahlah tu, sambung esok pula. Nampak tak? Pasal semuanya hidup. Dia nak cakap, dia nak cakap, dia nak cakap. Kan? Tapi di masjid, ustaz seorang bercakap. Yang lain tak tentu hala. Bila pula aku nak balik ni? Jadi kita hidup kan tuan-tuan. Saya 4 tahun lebih dah saya berpusing di Kuala Lumpur dan Selangor tuan.
Dan saya wajibkan kami untuk sering bersoal jawab. Contohnya malam semalam saya di Kelang, tengah saya ngajar, dia berangkat tengah ustaz, saya nak tanya. Ustaz, saya nak tanya. Barulah saya rasa puas kerana majlis itu mendapat perhatian dan mendapat orang kata ini sokongan daripada jemaah tuan-tuan. Bukan sekadar dengar je dalam hati cepat sikit Nampak tak? Tapi kita benda lain pasal dunia ni tak ada pula kita macam tu. Tuan-tuan, bola ada bola. Tuan-tuan, 45 minit. Berhenti sekejap. Order pula isteri kita yang kopi satu yang. Pasal second round 45 minit. Final tuan-tuan, final. Tak ada keputusan. Extra time 15 minit. Nah, tak ada keputusan. Penalti kick lagi 10-15 minit. Baru tahu keputusan. Tak? Country home 3, Chelsea 0. Oh, tuan-tuan. Besok ulang tayang, tengok lagi. La ilaha illallah. Live 40 minit, 15 minit, 15 penalti kick. Besok ulang tayang, tengok lagi. Pasal apa macam tu? Tuan-tuan, lazat dunia tuan-tuan. Bola tadi jadi lazat dunia sehingga dia tu tertipu dengannya. Tengok, dah tahu keputusan pun tengok. Mengaji 30 minit je. 30 minit. Cepatlah sikit. Ya tak? Bila tanya, ada soalan. Ada kena tanya soalan. Tanya soalan, lagi lambat balik kita. Pasal apa? Tak ada kelazatan. Pasal apa? Ditipu oleh dunia, tuan-tuan. Ya tak? Tapi bukan tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan semua nak terekam saya. Dia nak tanya, ya tak? Tuan-tuan. Itu yang kelebihan orang-orang di country home ni. Ya tak? Ini dia punya pujuk, tuan-tuan. Bodek lain macam sikit, ya tak? Jadi balik pada tadi tuan-tuan, persoalan dia macam mana kita nak hidupkan ianya supaya kekal. Itu je persoalan yang terakhir yang perlu kita jawab. Rahsia hidup hati, rahsia hati iman, rahsia iman berpanjangan. Soalan yang terakhir yang akan membuatkan kita mengangguk tuan-tuan, bagaimana nak buat dia berkekalan. Kita letak sebelah. Pasal itu tuan-tuan carilah jawapan dia. Sekarang kita pergi bab kedua, Islam. Tuan-tuan, pasal dia kata ya ayyuhallazina amanu, bab beriman dah selesai dah. Selesai setakat koma tadi, iaitu iman duduk di hati. Iman yang perlu berpanjangan. Dan beriman ini beriman dengan Allah, beriman apa yang datang daripada Allah, mengikut kehendak Allah dan dibawa oleh Rasulnya, mengikut kehendak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan. Pasal kita boleh tanya dah, saya menjaga aurat saya pakai pakaian yang menutup aurat, mengikut kehendak Allah ke mengikut kehendak saya? Kena ikut kehendak Allah lah. Apa kehendak Allah? Wanita-wanita yang diperintah untuk menutup aurat supaya dia keluar kerana ada keperluan, dia keluar dalam keadaan aman, dia balik dalam keadaan selamat. Itu kehendak Allah. Maka ngaji pula kehendak Rasul. Maka kerana nak kehendak Allah tadi, keluar dalam keadaan aman, balik dalam keadaan selamat, Nabi kata kerana itu pakaian menutup aurat mestilah pakaian yang labuh, yang tidak menampakkan susuk tubuh badan sikit pun. Kemudian daripadanya warna-warna dia mestilah warna yang gelap, tak menarik perhatian orang. Ini kehendak Rasulnya, kerana nak memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menutup aurat nak ikut kehendak Allah dan Rasulnya ke atau nak ikut keadaan kita? Kerana hari ini tuan-tuan pakai tudung pun 5-6 warna. Udahlah pada dia letak di atas kepala, dia letak di belakang kepala, dia sangkut sana, dia sangkut sini. Ini kehendak Allah dan Rasul ke atau kehendak kita? Pasal iman tadi mestilah kehendak Allah dan kehendak Rasul supaya kita selamat tuan-tuan. Nah, ini kita kena jawab sendirilah. Tuan-tuan. Mana? Pasal kalau kehendak Allah tadi aman tadi dan selamat tadi tuan-tuan, bila kita pakai pakaian menutup aurat dengan segala passion-passionnya, tuan-tuan, aman ke? Selamat ke? Kita pergi ada seorang lelaki kata, Mina, cantik juga you walaupun pakai tudung. Bukan suami yang tegur, rakan sepejabat, tuan-tuan, kenalan dia boleh tegur dah, cantik juga you ni. Tuan-tuan, sepatutnya yang menegur dia cantik tu hanya suami dia. Tetapi kerana pakaian tadi tuan-tuan, walaupun kononnya menutup aurat, tapi tidak menepati kehendak Allah dan Rasulnya, pergi ke pejabat, mula laki-laki tuan-tuan, ya tak, laki-laki miang, oi cantik juga you pakai tudung.
Lawa juga you pakai tudung. Apa kata syaitan tadi? Jalan dah terbuka untuk aku menipu kedua-dua manusia ni. Maka akhirnya berlakulah seperti mana yang berlaku. Keluar surat khabar, suami orang berkhaluat dengan isteri orang. Itu sikit tuan-tuan. Bab aurat ni tuan-tuan, saya takut lepas ni muslimat nak datang lah dengar cakap saya dah ni. Ustaz ni tadi pakai ni dah keras macamnya. Orang pakai tudung elok dah. Mana ada tudung elok hari ni tuan-tuan? Pakai tudung t-shirt lengan pendek ni kendak siapa? Ya dah. Kendak siapa tuan-tuan? Pakai tudung tapi pakai t-shirt lengan pendek. Kita tak peduli dah tadi. Kita tengok dah orang telanjang mungkin tak peduli dah. Ni malah bukan telanjang tu telanjang, tapi di dalam Islam asal tidak menutup aurat dikira telanjang. Itu yang kata Nabi, kata mereka berpakaian tapi mereka telanjang. Tuan-tuan, bagi menimbulkan rasa malu tuan-tuan. Tapi kita dah tak malu dah. Bukan saja tak pakai tudung, tak pakai tudung aurat, memang telanjang pun. Nah, tapi kita dah jadi pakai t-shirt dengan pendek tu ikut kendak siapa? Saya tak puas hati tuan-tuan. Saya duduk cakap macam ni, akhirnya dia hidup, saya tak puas hati. Saya pun tahan, saya pun tanya. Saya nak tanya juga, saya tak puas hati. Pakai tudung ni, dia dah untuk apa? Saya tanya. Tuan-tuan, ada seorang dia kata, passion. Nah, bukan kerana perintah Allah untuk memelihara aurat supaya mereka aman keluar, mereka selamat balik dah. Dia dah jadi passion. Tanggapan dan pemikiran tuan-tuan akhirnya dia berubah jadi passion. Bila saya kata passion, maka tak heranlah dia pakai t-shirt dengan pendek. Nah, dan kita ni pakai tudung labo-labo ni, lama-lama kita pun syok ya tuan-tuan. Cuba tengok di luar sana, perhatikan hari-hari supaya mata ni peka dengan benda-benda yang berlaku tuan-tuan. Ni ada berapa ramai hari ni yang pakai tudung, t-shirt dan baju-baju yang lengan pendek tuan-tuan. Jawi entah ke mana, Jain entah ke mana tuan-tuan. Jakim lagi teruk tuan-tuan. Tuan-tuan, ini yang patut kita pelihara tuan-tuan. Ni ada. Ini tiap-tiap hari khutbah Jumaat je, zakat. Pasal apa? Duit tuan-tuan. Tapi bila nak keluar zakat, berat pula. La ilaha. Zakat dikutip untuk diberikan kembali kepada 8 asnaf tu. Dah kutip dah bagilah. Dah kutip. Nak bagi macam-macam pula. Isi borang sana, isi borang sini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak dapat lagi. Sedangkan tuan-tuan, hukum dia bila ada orang datang, tuan, saya dalam bermusafir dan putus bekalan. Isi borang bagi terus tuan-tuan. Berapa tambah kamu nak balik? Duit makan. Nah, ini 100 untuk kamu kembali dan ini duit makan. Ambil, sign, habis. Si borang, kawan nak balik sebulan tak dapat jawapan. Ni tuan-tuan. Inilah tuan-tuan. Tahun berapa? Tahun 2007, 2008, 2009. 60 juta tuan-tuan. Ni tak diagih-agihkan. Sampai aja. Itu sebab tuan-tuan, Islam ini penyelesaian kepada masalah umum apabila ditadbir dengan cara yang benar. Tetapi silap takbir tuan-tuan. Ni dah tuan-tuan. Dia nak kutip macam masjid tuan-tuan. Masjid country home dah. Dia kutip duit untuk apa? Untuk belanja. Tapi masjid hari ni lawan siapa banyak duit. Tuan-tuan, dia masjid kena lawan siapa banyak program. Ni dah siapa banyak duit. Dia kutip duit disimpan. Kutip duit simpan. Jangan belanja saya. Ya tak? Pasal kita nak jadi masjid yang paling banyak duit. La ilaha illallah tuan-tuan. Dia kena cari duit, kemudian belanja duit macam kita lah tuan. Kita cari duit untuk apa? Belanja. Belanja yang paling mulia ialah belanja pada jalan Allah. Belanja yang akan membawa kemuliaan akhirat kita. Maka kita cari duit banyak-banyak, kita belanja duit itu atas jalan fisabilillah supaya akhirat nanti diganjarkan kita dengan kemuliaan. Itu yang dia kata. Apatah lagi masjid tuan-tuan. Dia kutip tu, maka belanjakan atas program yang mendatangkan manfaat kepada ahli karya dan kepada Islam secara besar. Ni. Jadi balik pada tadi tuan-tuan. Apa itu Islam? Yang kita dah jawab tadi. Sistem kehidupan yang sempurna. Baik, kita kembali pada iman. Sistem yang sempurna yang datang daripada Allah. Benar? Baik, adakah sistem yang selain daripada Islam yang datang daripada Allah? Tak ada. Hanya ada satu dia, iaitu Islam. Tuan-tuan, apa akan berlaku jika manusia mengambil Islam? Dan apa yang akan berlaku bila manusia menolak Islam? Tuan-tuan, sistem Allah Islam. Selain daripada Islam, sistem apa tu? Apa nama Ustaz? Sistem Tauhid. Tuan-tuan,
Itu ya tuan. Sistem yang datang daripada Allah, Islam. Selain daripada sistem Islam, dia adalah buatan manusia, Taghut. Kalau kita ambil Islam, kita akan mulia. Ambil Taghut, kita akan hina. Mari kita tengok bukti. Sebab dia ada bukti. Bermula Allah baca, Allah firmankan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Jika sekiranya langit dan bumi ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, akan hancur langit dan bumi. Tuan-tuan, Allah suruh kita guna akal. Sebab tuan-tuan, tengah nak cerah ni, tiba-tiba ada satu lagi Tuhan, tak jadi nak naik matahari, aku nak kekalkan bulan. Ada Tuhan lain, jangan, ini masa bergaduh antara dua, antara tiga, antara empat. Akhirnya bulan dan bintang tak boleh nak naik, belaga, hancur langit dan bumi. Tapi langit dan bumi hancur tak? Tuan-tuan, kita boleh lihat tak hancur. Apa maknanya? Bukti yang jelas nyata, Allah tiada Tuhan melainkan dia. Kerana kalau ada Tuhan lain, hancur. Tak hancur, bukti Allah tiada Tuhan melainkan dia. Baik, Allah tiada Tuhan melainkan dia, mendatangkan Islam. Kalau manusia guna selain daripada Islam, apa akan jadi? Hancurlah kehidupan manusia. Tadi hancur langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, dia tak hancur. Kerana Allah tiada Tuhan melainkan dia. Hari ini, kalau manusia guna sistem selain daripada sistem Islam, apa jadi pada kehidupan manusia? Hancur. Sekarang kita lihat kehidupan manusia, hancur ke tidak? Tuan-tuan, orang Islam berzina, orang Islam buang bayi, orang Islam rasuah, orang Islam macam-macam perbuatan mungkar maksiat. Adakah itu tidak hancur? Hancur. Apa maknanya? Bukti yang jelas nyata. Bagi kita yang beriman, kalau ambil selain daripada Islam, manusia akan porak-poranda. Ada pilihan ke kita, tuan-tuan? Tak ada. Pilihan kita dengan apa yang kita beriman, iaitu Islam. Itulah agama, sistem yang datang pada Allah, dan itulah cara hidup kita. Barulah kita boleh jawab, saya seorang Muslim kerana saya beriman pada Allah, sehingga saya menghidupkan Islam sebagai peraturan. Kitab, tuan-tuan, Maza Ya'ni Intimail lil Islam, itu pasal dibuat kerana hari ini banyak orang Islam, dia pun tak faham pasal apa dia Islam. Tuan-tuan, ya tak? Kalau saya tanya Ustaz Nazri kita, dia boleh jawab, tuan-tuan, ya tak? Pasal dia reti. Baikkan tanya yang lain. Tuan Islam kan? Islam. Pasal apa Tuan Islam? Tuan-tuan, pasal apa kita Islam? Oh, saya beriman pada Allah. Apa kena mengena beriman dengan Islam? Allah dari Tuhan melainkan dia sebut inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah Islam. Maka bila saya beriman pada Allah, saya ambil din di sisi Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam hidup bagi kamu, din bagi kamu. Maka kami beriman pada Allah. Kalau Allah kata dia redha dengan Islam, maka kami redha dengan Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, tidak akan diterima. Kami beriman pada Allah, sekali-kali kami tidak akan ambil sesuatu yang Allah tak terima. Ini, tuan-tuan, yang bila tanya, kenapa kita Islam? Kami Muslim kerana kami beriman pada Allah. Apa saja kata Allah, mengikut kehendak Allah, itulah apa yang kami buat di dunia. Itu Islam, tuan-tuan, yang perlu kita yakin. Tapi yang menghalang kita ni siapa dia, tuan-tuan? Syaitan. Itu benda yang ketiga. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia yang menghalang, tuan-tuan. Dia, syaitan tadi, lakum, bagi kamu yang beriman tadi. Pasal semua tu domain, tuan-tuan. Innahu, hu tadi domain kepada syaitan. Lakum, kum tu domain bagi orang yang beriman. Jadi dia tu sesungguh-sungguhnya syaitan tadi bagi kamu orang yang beriman, musuh kamu yang nyata. Kalau musuh yang nyata senang dah. Pasal apa? Kalau musuh yang nyata, kita nampak ni dia musuh. Tak? Berkocok, bertumbuk, tak apa. Tapi syaitan tu bukan macam itu. Dia bukan datang ke masjid bawa pistol. Nah, ini musuh kamu datang. Senang kita nak lari, tuan-tuan. Syaitan dah datang bawa pistol. Syaitan datang bawa parang, bawa apa ni? Oh, senang kita. Ini pendekar. Mari kita bersilat. Dah. Dia musuh yang nyata. Tetapi bagaimana dia memainkan peranan dia untuk merosakkan iman serta merosakkan Islam kita. Bagaimana, tuan-tuan? Ni kenal pasti. Tuan-tuan, syaitan ini
dia merosakkan kita. Bermula, apa yang bermula pada diri kita. Ni yang kata licik, ni yang kata payah ni. Sebab dia guna apa yang ada di diri kita. Dan benda tu bermula pada diri kita. Apa dia? Nafsu. Tuan, bermula nafsu, tuan-tuan, keinginan. Bermula keinginan lelaki, dia ingin kepada perempuan cantik. Syaitan ke? Dah. Nafsu. Syaitan, musuh yang nyata, dia mengguna kesempatan keinginan kepada perempuan cantik tadi untuk melakukan kerosakan. Apa lagi kalau kamu ingin kepada perempuan cantik itu, perempuan cantik itu pun nampaknya dah genyit mata dengan kamu. Ni syaitan, tuan-tuan. Benar? Dia bermula daripada diri kita. Ya, berkeinginan kepada kekayaan. Syaitan membisik, apa lagi? Orang tu dah nak bagi rasuah, ambillah sekali. Ni yang jadi susah. Kalau dia bawa duit depan, kita boleh lawan. Sebab dia tak bermula pada diri kita. Tetapi bila dia bermula pada diri kita, ni yang jadi susah. Sebab it is awak. Abang nak cakap orang putih lah, tuan-tuan. Tak boleh cakap putih ni. Ya, nanti saya sendiri tak faham. Ya, yang susah. Dia bermula. Cuma sekarang ni nafsu tadi, maka kita tahu syaitan musuh yang nyata, peranannya dia guna di atas nafsu. Maka nafsu ini yang perlu kita awasi. Nah, maka di sana Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Barulah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni nafsu dia tundukkan. Berkeinginan nafsu, tapi dia tunduk supaya dia patuh dengan syariat, mengikut hukum syarak. Ni orang yang cerdik, tuan-tuan. Nak tunduk dia macam mana? Dan untuk ikut apa? Tu kembali, tundukkan dia dengan iman supaya dia patuh dengan Islam. Tu iman dan Islam. Tuan-tuan, nak tundukkan nafsu dengan kekuatan iman supaya nafsu tadi dia ikut kehendak Islam. Dia ingin kepada perempuan cantik, ditundukkan oleh iman sehingga dia tunduk kepada hukum Islam. Dia pergi cari, menikah kahwin, cara elok. Tetapi kalau nafsu berkeinginan kepada perempuan, iman dia tak ada, Islam dia lebah, maka syaitan kata, apa lagi perempuan tunduk, maka berzinalah dia. Nah, beza sikit ya. Ni ada iman, apa ni, nafsu yang ditunduk atau nafsu yang berkuasa. Nafsu yang bermaharajalela akibat daripada iman yang lemah. Nah, itu yang perlunya kita cari kekuatan iman, iaitu berpanjangan. Yang perlu kita tahu bagaimana nak jadikan ianya berkekalan supaya kekal nafsu kita itu tunduk kepada Islam. Setelah kita tahu Islam itu peraturan yang sempurna. Ini tak sempurna. Nikah kahwin nak saksi dah, nak akad dia, tapi bersanding juga. Pergi dalam keadaan tak tutup aurat, bercampur lelaki perempuan. Jadi tak sempurna, tuan-tuan, sistem dia. Dia ambil sebahagian, lepas tu dia campur aduk dengan kebatilan sebahagian. Bila lah nak reti orang-orang kita ni, tuan-tuan? Ini yang dia susah, tuan-tuan. Ya tak? Pasal dia nak, tapi dia campurkan dengan kebatilan. Islam dia tak boleh, tuan-tuan. Islam hanya Islam saja. Yang lain, yang rosak, yang mungkar, yang maksiat ditolak. Itu dalam Islam ni, tuan-tuan. Di dalam kita mengaji ni, perkara yang kita kena faham. Kita kena tahu matlamat. Contoh solat, tuan-tuan. Apa matlamat? Tuan-tuan, pasal saya tengok jam orang lain pun dah gelisah, tuan-tuan. Dah jadi tentu hala. Sikit lagi, tuan-tuan. Don't worry, tuan-tuan. Ya tak? Pasal cerah, tuan-tuan, cerah. Bila cerah ni kena nak balik. Pasal apa gelap tak nak balik? Ya tak? Pasal apa gelap? Tu ada sebab lah, tuan-tuan. Ya tak? Jadi balik pada tadi, tuan-tuan. Ya tak? Jadi dalam hal ini, ya tak? Bila kita sebut perlunya kita tahu ianya berkekalan, supaya nafsu kita berkekalan tunduk, supaya dia patuh kepada Islam tadi, tuan-tuan. Ya tak? Jadi kita nak tahu bagaimana nak pastikan ianya berkekalan. Jadi sebelum kita balik hari ini, itulah dia yang akan membuat kita mengangguk sekali, dan insya-Allah dengan anggukan itu dia akan merubah kehidupan kita menuju kepada kebahagiaan, tuan-tuan, kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Dari balik pada tadi syaitan tadi, tuan-tuan, kita dah tahu dah. Apa yang membuatkan iman jadi lemah?
Kita tengok ayat lain tuan-tuan. Dia kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka janganlah kamu ikut mereka-mereka yang telah kami lalaikan hati-hati mereka daripada mengingati kami an zikrina. Mereka ini ikut hawa nafsu. Nampak tak? Hawa nafsu tadi tak ditundukkan kerana mereka dilalaikan. Maka akibatnya mereka ikut hawa nafsu yang pastinya dikuasai oleh syaitan. Laknatullah, yang syaitan tadi musuh kita yang nyata. Maka akibatnya wa kana amruhu furuta. Mereka dalam keadaan urusan-urusan yang mereka buat semuanya sia-sia belaka. Tuan-tuan, Allah ajar kita ni mengikut orang, tapi jangan ikut orang yang lalai. Maka siapa yang lalai? Yang tak ingat Allah. Tuan-tuan, pasal dia kata arfalna qalbahu an zikrina. Mereka yang kami lalaikan hati-hati mereka daripada mengingati kami. Zikrina. Tuan-tuan, sengaja saya baca ayat tu kerana saya nak tuan-tuan fikirkan tentang zikir. Apa matlamat zikir? Tuan-tuan, kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Apa matlamat dia? Apa tujuan dia? Tuan-tuan, bila kita tahu matlamat, kemudian daripada itu kita cari jalan. Apabila kita dah tahu jalan, kita meletakkan diri kita di atas jalan itu, barulah insya-Allah mencapai matlamat. Kalau matlamat tak tahu, itulah paling sesat ni. Pasal tak tahu matlamat, saja-saja buat-buat. Tahu matlamat, tak cari jalan, pun rugi. Sebab matlamat tahu, tapi tak tahu jalan. Ngaji dia, jumpa jalan, tapi jumpa jalan, dia tak ikut jalan itu, pun sia-sia. Jadi jalan yang bahagia, jalan yang berjaya ialah tahu matlamat, mengaji, cari jalan, dan kemudian meletakkan diri kita atas jalan. InsyaAllah jumpa tuan-tuan. Macam kita katalah, matlamat nak hidup bahagia, suami isteri. Jalannya memelihara hati dengan meletakkan kasih sayang di hati, dengan memastikan dia berpandangan. Itu jalan. Tapi tak letak atas jalan tu, tak bahagia dia. Apabila dia letak atas jalan itu, maka insya-Allah akan bahagialah dia, suami isteri, berkekalan sampai dalam syurga. Gitu. Macam kita, apa juga yang kita ngaji tuan-tuan, ya dah. Tahu matlamat, cari jalan dan ikutilah jalan itu, insya-Allah. Jadi saya kata, tadi yang kata mereka lalai daripada mengingati Allah. Matlamat tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini terakhir tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau resah gelisah, saya lagi resah gelisah tuan-tuan. Ya tak? Sebab saya tuan-tuan balik ke Tanjung Malim. Lepas tu datang sini. Ni nak balik ke Tanjung Malim tuan-tuan. Malam ni pula ada di Kelang lagi. Ya tak? Subuh esok di USJ 1. Malam esok di Taman Permata Melawati tuan-tuan. Ya tak? Jadi tuan-tuan kalau gelisah, saya lagi gelisah tuan-tuan. Ya, tolong jangan nak, ya dah, tuan-tuan. Ya dah. Insya-Allah biar ada keseronokan tuan-tuan. Nikmat. Dunia tak ada nikmat tuan-tuan. Ya dah. Jadi apa matlamat kita tuan-tuan? Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya dah. Tuan-tuan, pasal tuan-tuan ada gelisah, saya kena jawab terus tuan-tuan. Ya dah. Saya tanya tuan-tuan, patut tuan-tuan tanya jawab ya dah. Tuan-tuan kalau tanya saya jawab insya-Allah kalau saya tahu. Dan kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada jawab ni. Ini dah. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Padan muka dah. Jadi balik tadi tuan-tuan, ingat ni tuan-tuan, mari kita letakkan balik dia pada perspektif yang benar. Jangan sempitkan dia. Ingat ini, dia bermula pada sesuatu. Tuan-tuan, ingat isteri. Mana ada isteri. Jangan suruh ingat isteri kalau dia belum kahwin. Dia ingat isteri. Apa ustaz ni? Kahwin beda lagi dah. Jadi ingat dia mesti bermula padanya. Jadi ingat Allah bermula padanya mesti beriman dengan Allah. Tuan-tuan, tak ada orang-orang yang sana luar sana, India ke China yang kafir, dia duk ingat Allah. Tak ada, sebab dia tak beriman pada Allah. Tiba-tiba kita dengar maniam, zikrullah, pula dah. Ya tak? Pasal ingat tadi bermula, beriman pada dia.
Itunya orang beriman, mereka ingat Allah. Karena mereka bermula padanya beriman.